Beliau juga menengahkan idea iaitu mengakhiri sistem feudalisme, polisi merkantilisme dan monopoli negara. Jadi idea-idea baru yang dikemukakan dalam disiplin ekonomi moden ini telah menyebabkan idea-idea lama tentang sistem ekonomi feudal, polisi merkantilisme ataupun ekonomi merkantilisme dan sifat negara yang bermonopoli dalam bidang-bidang ekonomi tertentu sudah pasti akan berakhir. Beliau juga memperkenalkan apa dikatakan sebagai laissez-faire, itu kerajaan laissez-faire, itu kerajaan yang berasaskan kepada pasaran bebas di mana tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber-sumber ekonomi, dalam menentukan keputusan dari segi untung rugi dan sebagainya. Okey, itu perkara pertama, sumbangan besar yang diberikan oleh idea daripada tokoh ekonomi ini, itu Adam Smith. Sumbangan kedua Adam Smith dalam pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-15 adalah idea tentang konsep ekonomi pasaran bebas ataupun laissez-faire. Beliau menerangkan bahawa dalam sistem ekonomi akan berfungsi dengan lebih cekap dan memaksimumkan kebajikan umum jika ekonomi itu berjalan melalui pasaran bebas. Doktrin ini telah dikembangkan oleh Adam Smith di England dan beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam urusan ekonomi, sebaliknya membiarkan sistem ekonomi itu berfungsi seperti biasa. Konsep ini merujuk kepada kehendak sekumpulan pedagang Perancis yang mahukan urusan perdagangan mereka tidak diganggu oleh kerajaan. Jadi laissez-faire ialah istilah Perancis yang membawa maksud biarkan keadaan seperti yang sedia ada. Okey, itulah yang dikatakan sebagai ekonomi laissez-faire ataupun ekonomi pasaran bebas yang merupakan idea yang dikemukakan oleh Adam Smith. Antara idea yang diberikan oleh Adam Smith dari segi pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-15 adalah mengkritik dasar ekonomi merkantilisme. Pertama, apabila kerajaan mengawal koloni ataupun penempatan ataupun tanah jajahan pada waktu itu, menurut beliau, koloni hanya akan berkembang pesat apabila diberi kebebasan menjalankan aktiviti mengikut pilihan sendiri, itu tanpa kawalan kerajaan. Jadi tidak akan mengawal koloni ataupun penempatan ataupun tanah jajahan yang dibuka oleh koloni ini, maka secara politik akan membebankan negara induk, iaitu negara yang menjadi penjajah tadi, dari segi keuangan. Jadi ketika ini turut ditujukan kepada monopoli yang dilakukan oleh syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi beliau mengkritik dasar merkantilisme, iaitu ekonomi yang berasaskan kepada sumber ekonomi yang dikuasai oleh ataupun sumber yang berdalam bentuk kekayaan negara itu diukur dari segi berapa banyaknya nilai emas yang dipunyai oleh sesebuah kerajaan. Adam Smith juga mengukakan tentang teori percukaian. Ini antara sumbangan yang penting dari segi pemikiran ekonomi pada waktu itu, di mana beliau menyatakan bahawa kerajaan hanya mengenakan cukai dengan cara tidak menggugat kesejahteraan ekonomi dan rakyat sesebuah negara. Kedua, rakyat patut menyokong negara yang memberi kebebasan mengikut kebolehan sendiri. Dan yang ketiga, dalam teori percukaian, antara amalan ekonomi tersendiri yang dipercayainya ialah kekayaan negara dinilai dari segi stok emas dan juga perak. Dan yang keempat, negara patut mengekalkan penguasaan ke atas emas dan perak serta mengenakan cukai ke atas barangan import dengan memberi subsidi kepada pengimport dan melindungi industri domestik. Ini antara teori percukaian yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18.